من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. صلاة وسلاما على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة نبيه إلى يوم لقاء ربه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Haji Firdaus, pengurusi majlis pada malam ini, yang berbahagia Tuan Pegawai Daerah merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Sultan Nazrin Muhyiddin Shah Tapah, serta barisan ahli jawatan kuasa yang dihormati, yang berbahagia Datuk Orang Besar Jajahan Batang Padang Datuk Mat Rashid Ayub, serta Ashabul Fadilah, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, serta sedang jemaah muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam 26, dah masuk dah 27 Sya'ban, bersamaan dengan hari ini 29, besok 30. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kami di Jabatan Mufti, jabatan yang diamanahkan oleh Tuanku dan juga jabatan yang diberikan kuasa oleh Kerajaan Negeri, mengetuai rombongan melihat anak bulan InsyaAllah pada 1 April, hari Jumaat. Mengikut kiraan hisab, anak bulan tidak kelihatan, maka kita akan berpuasa, jangkanya adalah pada hari Ahad. Orang bertanya, udah kira tak nampak anak bulan, tengok juga buat apa? Bukankah membazir masa, membazir model, membazir duit? Tuan-tuan, kiraan hisab itu masih zanni, maksudnya kiraan hisab itu masih di dalam masih dipanggil, masih belum yakin. Nabi SAW sebut sumu li ru'yatihi, kamu berpuasa dengan melihat anak bulan. Data sudah dikira, kita tengok anak bulan. Kalau tak nampak, maksudnya kita mengesahkan data itu memang tak nampak. Tetapi ialah mana tahu rezeki nampak, maka formula itu nanti akan berlaku perubahan-perubahan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita di negeri Perak Darul Ridwan hanya satu tempat sahaja diwartakan, di Baitul Hilal, pantai Pasir Panjang Laut, Mukim Pekalan Baru, dekat Segari sana. Dan insya-Allah, alhamdulillah, tuanku telah berkenan dan kerajaan negeri pun telah mengumumkan kita akan buat balai cerap di situ dengan kos lebih kurang 36 juta. Masa saya menghadap tuanku, saya kata, tuanku, Perak ni dah terlambat sebelumnya. Negeri lain dah ada dah balai cerap. Alhamdulillah diperkenankan oleh tuanku. Dijangka siap sekitar akhir 2024. Maknanya antara impian saya dalam dunia ni, sebelum tutup mata, beliau di negeri Perak ni ada satu balai cerap. Lepas itu meninggal pun tak apalah. Maknanya mudah-mudahan sebagai satu usaha kita lah, insya-Allah.
Baik tuan-tuan sekalian, tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan. Baru ni reporter, berita harian bahagian agama, dia minta saya mengulas satu isu, iaitu sebelum ini ada cadangan mahu menayangkan sebuah filem dalam bulan Ramadan. Tajuknya apa ya? Perempuan itu dak. Nak bagi tahu masyarakat bahawa ia akan ditayang dalam bulan Ramadan, dia buat macam iklan, teaser iklan dia. Tapi teruk sangat iklan tu, menunjukkan tentang, ialah dalam istilah kita, adegan-adegan kelakuan SX18 tak sesuai untuk ditayang dalam bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan. Jadi pemberita tu, apa pandangan Datuk? Saya kata, tuan sekalian, kita perasan tak, di kalangan kita yang ramai-ramai ni, sama ada yang berada di masjid ini, ataupun duduk di luar sana, ataupun duduk di rumah masing-masing yang sedang ikuti FB ni, untuk menyambut kedatangan Ramadan, kita dapati berbagai-bagai kerenah manusia. Ada yang seronok gembira, muka cukup ceria. Ada yang mula susah hati. Ada yang biasa-biasa. Tuan-tuan, satu kaedah yang saya ingat lagi tu guru saya cerita. Dia kata apa tuan-tuan? Orang yang tahu nilai sesuatu, tindakan dia jadi betul. Orang yang tahu nilai sesuatu, tindakannya jadi betul. Saya bagi contoh. Saya tak bawa duit, jarang pergi masjid bawa duit sebenarnya. Katalah ini adalah lacik mata saya lah tuan-tuan ni. Tuan-tuan bayangkan, ini RM50. Saya pegang, saya beronyok. Saya cabut satu tisu. Andai kata ini RM1, saya tak lipat. Macam duit RM1 baru keluar daripada bank. Ini RM50 tapi renyuk. Ini RM1 tapi tak lipat. Kalau tuan-tuan diizinkan untuk pilih salah satu antara dua, tuan-tuan nak ambil yang kanan, duit RM50 tapi renyuk, atau duit RM1 tapi tak lipat, tuan-tuan nak ambil yang mana? Kanan ke kiri? Pasal apa? Kanan renyuk tak elok. Sebab tuan-tuan tahu ni nilai. Tindakan tuan-tuan akan jadi betul apabila kita tahu nilai sesuatu. Tapi sekiranya kita tak tahu nilai itu, barangkali anak-anak kita yang baru nak kena warna, kena bentuk, dia akan ambil yang duit RM1 ni tadi, sebab dia tak tahu nilai. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala jenuh dalam Quran untuk kita kembali menilai akhirat lebih baik daripada dunia. Sebab dunia kita nampak macam duit RM1 tadi depan mata, keseronokan di sana, keseronokan di sini. Akhirat tak nampak lagi lepas kita mati. Jadi itu menyebabkan kadang-kadang manusia dia salah nilai. Dia anggap dunia inilah segala-galanya. Tapi bukan itu, akhiratlah segala-galanya. Sama juga dengan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Orang yang tahu nilai Ramadan sangat penting dalam hidup dia, tindakan dia akan jadi betul. Nak menyambut Ramadan tu cukup dia suka. Tapi kalau orang menilai Ramadan seperti dia membuat satu rutin hidup biasa,
Ramadan nanti masuk, orang berpuasa, aku pun puasa jugalah. Nanti kalau malam-malam Ramadan orang tarawih, aku pun tarawih jugalah. Nanti habis 30 Ramadan, habis berpuasa, habis tarawih, orang lain berhari raya, aku pun hari raya. Maka persediaannya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang menilai Ramadan itu sesuatu yang menyusahkan, siang tak boleh makan, mula mencari plastik hitam. Dulu-dulu plastik hitam tak ada, tuan-tuan sekalian. Ada penjawat awam. Pakai apa? Masukkan dia punya nasi lemak dan rencana itu dalam sampul Seri Paduka Baginda. Dulu-dulu lah, dulu-dulu bawa surat. Ingat surat aku punya dalam tu ada makanan. Jadi tuan-tuan, cara kita menilai Ramadan itu, dia akan menentukan sikap kita untuk menyambut Ramadan. Kita setuju? Analogi yang saya berikan tadi, itulah hakikatnya. Tuan-tuan, hidup kita tak panjang. Kita kehilangan ramai tokoh-tokoh ulama, satu. Yang terbaru almarhum Datuk Saleh Haji Ahmad, murid beribu di tanah air ini sebab dia pensyarah universiti. Pernah jadi pensyarah Universiti Melaya, pernah menjadi pensyarah UIA, bekas majlis fatwa, bekas ahli majlis agama Islam, buka pondok meneruskan pondok almarhum ayah handanya, meninggal. Yalah tuan-tuan, kita pun senang menunggu waktu. Nabi sebut a'malu ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku sekitar 60 sampai 70. Kesedaran beragama itu selalunya sama dengan masa meningkat umur kita. Semakin meningkat umur, semakin kita nak, maknanya kita rasa dah nak balik dah. Tapi kederat kita tak sungguh macam muda-muda. Mata kita pun dah kabur. Baca Quran banyak pun dah berair kadang-kadang. Dan dosa kita tak pernah berhenti. Ada seorang, saya baca dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada seorang hamba Allah, dia renung-renung. Dia kata umur aku sekarang 60. Doktor nanti bilang, tengok dalam handphone 60 tahun. 60 tahun tu kalilah dengan 360 hari. Berapa ribu hari yang dia telah lalui. Apa ya, dalam 20,000 lebih kot. Kemudian dia berandaian, sekiranya satu hari aku buat dosa, aku mati umur 60, kalau andai satu hari buat dosa, bayangkan ada 20,000 lebih bawa dosa jumpa dengan Allah Ta'ala. Itu kalau satu. Kalau satu hari dua dosa, 3 dosa, 5 dosa, darabkanlah berapa banyak dosa. Betul sekalian. Jadi kita tak nak bermasalah nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Kita perlu mencari satu cara bagaimana kita boleh kurangkan dosa kita, hapuskan dosa kita. Tuan-tuan, menarik sangat Allah aturkan bulan Syaban ini adalah bulan di mana amalan kita diangkat kepada Allah Ta'ala. Bulan Syaban. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'im. Aku sangat suka bulan Syaban ni sebab aku sangat berharap ketika amalan aku diangkat dalam bulan Syaban, aku sedang berpuasa. Sebab itu Nabi SAW banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Sehingga Usamah bin Zaid dia rasa pelik, ya Rasulullah, tak pernah aku melihat Tuan berpuasa sebanyak ini selain Ramadan, kecuali dalam bulan Syaban. Nabi kata ini adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Satu bulan yang diangkat amalan hamba kepada Allah Ta'ala. Dan aku sangat suka kalau amalan aku diangkat sedangkan aku sedang berpuasa.
Betul sekalian, hidup kita semakin lama semakin singkat. Dan kita perlu cara untuk kita mengurangkan bebanan dosa kita nanti nak bertemu dengan Allah esok ataupun lusa. Tuan-tuan sekalian, bagaimana caranya? Banyak caranya. Ada yang bersifat peluang Allah bagi kepada kita untuk kita cuci dosa bersifat harian, tiap-tiap hari. Ada yang bersifat mingguan, ada yang bersifat tahunan. Yang hari-hari macam mana? Allah Nabi SAW himpunkan dalam satu hadis cara untuk menghapuskan dosa kita harian, mingguan dan tahunan. Nabi SAW himpun dalam satu hadis. Nabi sebut dalam hadis, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir atau kama warad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Senggang antara 5 waktu itu Allah akan ampunkan dosa. Zuhur nak ke asar, asar nak ke maghrib, senggang waktu itu barangkali kita ada buat dosa, Allah akan ampun. Wal jumu'ah ila jumu'ah, hari Jumaat menuju hari Jumaat, itu proses mingguan dipanggil. Dan Ramadan ila Ramadan, daripada bulan Ramadan ke bulan Ramadan, itu bersifat tahunan. Senggang waktu itu Allah sapu semua dosa-dosa kecil dengan syarat, satu je syarat, selama mana dijauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Dan yang sangat menarik, hadis hasan disebut, insya-Allah kita akan mula berpuasa hari Ahad. Sabtu malam Ahad dah mula tarawih. Itu dipanggil malam pertama Ramadan. Ada beberapa perkara besar yang berlaku pada awal malam Ramadan, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi kata apa? Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, dan ada pun pada malam pertama Ramadan, Sabtu malam Ahad depan, insya-Allah. Dan kita doa sampai lah umur kita terus kan. Allahu Akbar. Zaman sekarang ni mati datang bila-bila. Lagi keliling kita dikeliling dengan virus-virus tak nampak ni. Tuan, ikutilah apa yang dipesan oleh tuan pegawai daerah. Ikhtiar kita untuk kita berusaha mengelakkan daripada dijangkiti. Lepas ikhtiar kena juga, dah kita terimalah secara pasrah. Saya tanya kepada kawan-kawan di KKM, saya tak ada ilmu banyak sangat tentang kesihatan. Saya tanyalah mana orang tahu. Saya kata, pasal apa setengah orang di pejabat saya tu dah booster dah, tapi dah dua kali kena COVID, 2 kali round. Ada 2 orang pejabat saya 2 kali round. Dia kata, Ustaz, booster ni, vaksin ni bukan dia panggil pencegah, tak. Ubat pun tidak, tetapi dia mengurangkan kesan. Apa pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betul saja Baik. Balik pada tadi, hadis tadi. Pada malam Ramadan, 1 Ramadan, besoknya Ramadan, malam ni contohnya. Idza kana awwalu lailatin Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin. Pada awal masuk 1 Ramadan, malam tu bermulalah dibelenggu segala syaitan-syaitan yang ada, dan diikat jin yang degil-degil. Yang tak degil dia bersama kita lah solat jemaah tarawih. Yang jin degil-degil ni hanya diikat sungguh ke Ustaz?
Itu perbahasan panjang di kalangan ulama. Tetapi kita bersepakat mengatakan pengaruh syaitan dalam Ramadan makin lemah. Dengan kita berlapar dan mereka itu dia belenggu, makin lemah. Makin lemah, tuan-tuan sekalian. Dan Ramadan dia akan menonjolkan, dipanggil peribadi kita sebenar, atau orang putih kata true color kita. Sebab di luar bulan Ramadan kita buat dosa, kita nyalahkan syaitan. Ini syaitan dah punya godaan, ini syaitan dah punya baca, ini syaitan lah itu ini. Bulan Ramadan syaitan kena ikat. Atau siapa punya baca yang buat jahat, dia adalah dorongan daripada dipanggil menanggung kerja syaitan. Itu yang bila reporter tanya saya tu, dia kata bulan Ramadan ini syaitan kena ikat, tapi jangan acting ambil tanggung kerja syaitan, tak ada allowance. Sekarang mufti di Perak tak ada mufti lagi. Tuanku Tita, Datuk tanggung kerja mufti, tanggunglah kerja, dapatlah allowance sikit. Yang ini tanggung kerja syaitan, bukan dapat pahala, dapat dosa. Betul perasan tak tuan-tuan? Dalam bulan Ramadan nanti syaitan kena ikat. Tetapi kalau sekiranya majlis buka puasa tidak diurus dengan baik, akan berlaku pembaziran. Dalam Quran disebut innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah sahabat-sahabat syaitan. Itu yang Tuanku Tita baru ni. Ramadan jangan jadi kita membazir makanan. Hari ni ada seorang hantar dalam WhatsApp saya ni, berjela-jela, dia maki hamun. Sebab apa? Sebab nanti bulan Ramadan tak boleh makan secara buffet dan hidang, kena makan bungkus. Dia kata ini macam-macam lah. Saya pun tak nak sebut. Dia hantar tu yang panjangnya. Udahlah dulu kami bakul-bakul kena maki hamun sebab sembahyang jarak-jarak. Lebih awal daripada itu, yang tak boleh sembahyang Jumaat ramai-ramai pun kena berbakul-bakul. Tentu dalam hidup ini, umur saya dah 50 tahun dah. Antara perkara yang paling susah nak buat keputusan, sebab dalam ni tak boleh nak terima, ialah menghalang orang untuk solat dalam masjid. Satu ketika dulu mufti tak ada, terpaksa saya tanggung semua ni. Tapi apa nak buat, itulah keputusan ijtihad kita. Tak apalah, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, awal malam Ramadan syaitan kena ikat. Jin-jin yang ganas-ganas ni kena belenggu. Maka terpulanglah kepada kita dipanggil self control. Self control ni maksud kita kendalikan diri kita sendiri. Kalau 11 bulan kita berkawan rapat dengan syaitan, 1 bulan saja kita bercerai, pekat talak 3, talak 1, sayang-sayang lagi tu. Ibarat kita jegang air yang menggelegak, kita tutup api, panas lagi tak air tu? Panas sebab dah digelegakkan daripada bawah. Itulah hakikat kita. Pelan-pelan kita nak kawal diri kita sendiri, true color nama dia. Tak apagilah, maknanya kita cari dalam sebulan ni seperti kita masuk dalam satu daurah, satu forum, satu kursus untuk cari bekal 11 bulan akan datang. Kemudian pada malam itu juga tuan-tuan, adalah Nabi SAW sebut wa buliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Mulai pada malam itu pintu-pintu neraka ditutup dan tidak dibuka walaupun satu pintu, tutup rapat. Dan wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Dan dibuka pintu-pintu syurga, tidak ditutup walaupun satu pintu.
Ulama kata bulan Ramadan Allah buka segala pintu-pintu kebaikan untuk kita. Allah buka segala pintu-pintu kebaikan untuk kita. Selama ini tak rajin pergi masjid, kita ada rasa suka nak pergi masjid. Selama ini kita rasa susah nak bersedekah, hari itu bulan Ramadan nanti kita akan lebih suka nak bersedekah. Tuan-tuan sekalian, banyak pintu-pintu ketaatan yang bakal dibuka kepada kita dan kita pun rasa seronok nak buat. Tapi tuan-tuan kena ingat, Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikamnya, dia kata apa tuan-tuan? Rubbama fatahalaka abwab ta'ah wa ma fatahalaka abwab al-qabul. Bermaksud, barangkali nanti bulan Ramadan Allah dah buka pintu kebaikan, pintu ketaatan. Alhamdulillah, kita pun masuklah. Tapi satu lagi pintu yang belum tentu Allah buka, iaitu qabul, penerimaan amal kita. Belum tentu. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Barangkali ada juga nanti bulan Ramadan orang yang berpuasa, dia tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Maknanya Allah dah buka dah pintu puasa, kita pun berpuasa, rupanya Allah tutup pintu penerimaan Allah pada sebelah malam. Nabi sebut dalam hadis, rubbama fatahat, rubbama, dan barangkali, wa rubba qa'imin, barangkali orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan, laisa min qiyamihi, dia tak dapat apa-apa daripada dia bangun malam kecuali tam wasahar, kecuali hanya dia letih dan dia berjaga malam saja. Maknanya pada malam hari, tuan-tuan, percayalah, malam 1 Ramadan besok ni berlepoh ni tuan-tuan. Lagi dah boleh rapat-rapat. Alhamdulillah, tuan-tuan, di Perak ni special. Rapat, betul rapat. Di setengah negeri, tak ingat, di Johor Negeri Sembilan, rapat sejadah. Sejadah pula ada saiz dia. Jenuh pula lah nak jadi saiz sejadah. Tuan-tuan boleh bayangkan tu imam sebelum solat rapatkan sejadah masing-masing. Kan pelik sikit. Kita kata rapatkan saf kan, rapatkan sejadah masing-masing. Di Perak alhamdulillah tuan pun kita rapat saf. Fizikal lah maksudnya. Dalam sunnah Nabi SAW ialah rapat betis dengan betis, bahu dengan bahu. Sehingga Nabi SAW ada dia kata, la tadaru furujat, jangan kalian sengaja tinggalkan ada celah-celah dalam saf. Wa man wasalahu wasalahu Allah, barang siapa yang menyambungkan saf, Allah akan sambung rahmatnya kepadanya. Wa man qata'ahu, barang siapa yang sengaja tak nak sambung, putus, qata Allah, Allah putuskan rahmatnya. Tapi syarat asas pakai ni kena pakailah, teruskan. Kemudian digalakkan bawa sejadah, sejadah yang membolehkan kita sujud di tempat kita. Betul sekalian, kita tak nak menjadi asbab kita orang lain dapat penyakit. Barangkali kita kuat, kita boleh lawan. Tapi barangkali orang sebelah ni tak kuat. Orang kata awal rujukan COVID-19, ini teori konspirasi, Ustaz. Kalaupun betul teori konspirasi, kita dah terberangkap. Takkan nak kita berpuluk tubuh biarlah mati-matilah. Tak. Macam dulu kan perang senjata antara Rusia dengan Amerika, jadikan Afghanistan sebagai medan mereka menguji senjata masing-masing. Tak laluan dah. Adakah orang Afghanistan kena puluk tubuh? Dia kena berusaha. Kita bagi laluan pada azan dan kita sambung sedikit lagi insya-Allah.
Tak lama insya-Allah, sedikit. Kita sambung sikit lagi nak habiskan hadis tadi ni. Perkara besar yang berlaku pada malam pertama Ramadan. Syaitan kena belenggu, jin yang ganas-ganas kena ikat, dia buka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka. Pintu ketaatan maksudnya dibuka pada bulan Ramadan. Cuma kita kena ingat, kita kena lepas dua pintu. Satu pintu ketaatan kita buat, satu lagi pintu penerimaan Allah, pintu qabul dipanggil. Ini perlu kepada ikhlas, perlu kepada kita membuat ibadat mengikut apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Pada malam itu juga ada satu seruan, tapi seruan ini kita tak dengar.
kecuali bila kita bacakan hadis ini di hadapan tuan-tuan. Rupanya pada malam itu ada seruan, wa yunadi munadi, dan akan berseru satu penyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang nak buat kebaikan, inilah masanya dalam bulan Ramadan. Amalan sama, pahala berbeza. Musim ketaatan, musim pengampunan Allah Ta'ala. Kemudian penyeru itu berkata, wa ya baghiya syar aqsir, wahai orang-orang yang nak buat jahat, ada niat nak buat jahat, masing-masing lah. Kalau ada niat nak buat jahat, aqsir, pendekkan cita-cita kamu, potong habis. Kerana Ramadan bukan musim dia, tuan-tuan. Dan lebih menarik daripada itu, tuan-tuan, di hujung hadis ini Nabi sebut, walillahi mutaqa'u minan nar, dan bagi Allah Ta'ala itu, Allah akan lepaskan belenggu tengkuk hamba-hamba daripada api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan Allah melepaskan belenggu tengkuk hambanya daripada neraka pada tiap-tiap malam. Tuan, subhanallah, apakah benda yang nikmat yang besar kecuali kita dilepaskan daripada belenggu api neraka, tuan. Sebab itu dalam tarawih kita selalu tu imam akan baca, Allahumma ja'alna min mutaqabika minan nar. Ya Allah, apalah kiranya Engkau jadikan kami ini orang-orang yang dilepaskan daripada api neraka. Tuan-tuan, ini nilai Ramadan, tuan-tuan. Orang yang tahu nilai ini, dia menunggu-nunggu lambatnya Ramadan ni, lambatnya Ramadan. Takut-takut umur tak sampai. Takut-takut umur tak sampai. Jangan kita tangguh kebaikan untuk esok dan lusa. Barangkali setapak dua kita menampak, kita mati. Ini yang dipesan oleh guru-guru kita. Jangan tangguh-tangguh kita menampak 2-3 tapak, mati, tak sempat. Maka kalau itu kita tahu nilai Ramadan, tuan-tuan sekalian, itu yang para sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan dah berdoa. Lagi rapat dengan Ramadan, lagi kuat doanya. Itu timbul doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nak sangat hati ni supaya sempat hidup dalam bulan Ramadan. Peluang sangat baik untuk kita bersihkan diri daripada dosa. Peluang yang sangat baik untuk kita dipanggil meningkatkan saksiah kita dalam bulan Ramadan. Peluang yang sangat baik untuk kita semak semula hubungan kita dengan masjid, untuk semak semula hubungan kita dengan solat-solat sunat, untuk semak semula hubungan kita dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Menyemak semula diri kita kalau ditegur. Kalau kita ikut kumpulan tadarus, kita baca Quran, orang lain dengar kan, kita salah baca, orang tegur. Rasa marah tak? Kita tak marah sebab dia tegur kita sebab kita salah baca kalam Allah. Yang menegur pula bukannya nak rasa bangga sebab ikhlas, tegur sebab salah baca kalam Allah. Tadarus adalah perkara yang baik untuk kita menerima teguran orang lain. Apa yang saya sebut tadi ni adalah falsafah di sebalik puasa. Tetapi pengalaman saya dah 20 tahun lebih kerja di Jabatan Mufti. Bila nak masuk bulan puasa, pertanyaan-pertanyaan yang ditanya pada saya adalah macam mana nak buat ibadat, macam mana nak tarawih, macam mana nak qada puasa, macam mana nak fidyah, macam mana nak iktikaf, macam mana nak qiyamul lail. Jawapan untuk soalan macam mana itu yang kita buat ibadat biasa tu. Tapi jarang orang bertanya mengapa. Kalau orang tanya saya macam mana puasa, oh mesti ada niat pada malam hari,
sebelum subuh, kemudian dia bermula selepas subuh sampai nanti maghrib boleh buka puasa. Antara subuh dengan maghrib tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu menjawab jawapan bagaimana nak buat. Tetapi jarang orang bertanya, Ustaz, mengapa kita kena puasa ya? Tuan-tuan sekalian, sebab itu jangan pelik nanti bulan Ramadan orang rajin puasa tapi tak sembahyang. Sebab dia hanya menjawab bagaimana nak puasa. Dia tak cuba nak jawab persoalan mengapa dia puasa. Puasa adalah untuk kita mencapai darjat takwa. Takwa ni maknanya kita cari dinding diri kita daripada api neraka, hidup dengan penuh hati-hati. Kita junjung apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Solat Allah suruh tu Allah larang. Allah suruh, mengapa kamu puasa tapi tak solat? Sedangkan puasa itu, kalau kita jawab soalan mengapa, dia menyampaikan kita kepada takwa. Itu yang Datuk sekalian nanti ada. Tuan tak akan jumpa nanti puasa kuat tapi puasa tak makan tak minum tetapi mengata orang. Puasa dia tak masuk, digunakan tangan dia untuk masukkan makanan dalam mulut dia, tapi tangan itu digunakan untuk share, forward, like benda-benda yang tak elok. Umar Abdul Aziz mengatakan, dia kata, bukanlah puasa yang mendapat takwa itu hanya puasa siang hari campur dengan malam untuk bangun, tak. Tetapi puasa yang menghasilkan takwa itu adalah dia berjaya menggunakan ibadat puasanya untuk meninggalkan apa yang Allah larang dan menyuruh dan membuat apa yang Allah suruh. Nanti 1 Syawal, tuan-tuan sekalian, itu yang disebut oleh, biasalah tuan-tuan baca dalam kitab-kitab kuning, syair Arab mengatakan laisa taqwa, bukanlah takwa itu kita pakai baju baru, tetapi takwa itu adalah laisal Eid man labisal jadid, bukanlah hari raya itu orang yang berpakaian baru, tetapi wa innamal Eid, sesungguhnya hari raya itu man taqwahu yazid, tetapi yang berhari itu adalah orang yang takwanya version yang baru, beza dengan takwa sebelum dia berpuasa. Akhirnya tuan-tuan sekalian, saya masih 5 minit. Akhirnya bila kita hari raya habis nanti puasa, kita berhari raya dan kita disebut sebagai hari kemenangan. Bagi kan? Minal faizin, minal aidin wal faizin, hari kemenangan. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, nanti 1 Syawal siapa yang menang sebenarnya? Barangkali yang datang sini lebih kurang 100 orang ini, ramai yang menang peringkat peribadi, individu. Dia jadi bagus, dia jadi baik. Tetapi seingat saya lah, tuan-tuan sekalian, dah umur 50 lebih, 51. Seingat saya lah, daripada saya mula puasa dulu, belajar puasa 6 tahun, 7 tahun itu belajar puasa, sampailah umur sekarang, umat Islam belum lagi menang nak rampas balik Baitul Maqdis. Daripada zaman Yasir Arafat sampai sekarang Abu Mazin, Palestin masih dikawal oleh tentera Zionis. Sedangkan hari raya tidak pernah gagal menemui umat Islam, dipanggil hari kemenangan. Bahkan kalau tuan-tuan ingat, setiap kali puasa hari raya mesti ada insiden. Tuan-tuan ingat peristiwa Takbai? Saya masih ingat di Selatan Siam, umat Islam diganyang betul bulan puasa. Kita pun berhari raya di sini, tapi umat Islam di pelosok dunia lain masih kalah. Umat Islam di India, negara India hari ini cukup bahaya. Sebab Perdana Menterinya Narendra Modi itu memang nasionalis Hindu, tak segan silu dia declare untuk sembelih umat Islam lah, begitu beginilah. Sian umat Islam di India nak nyambut puasa,
Tak lama lagi raya dia panggil hari kemenangan. Jadi nak tarik perhatian tuan-tuan, ibadat puasa ni bukan ibadat untuk kita peribadi tak, tapi ibadat ummah. Sebab itu setiap hari digalakkan untuk kita tarawih ramai-ramai. Tuan-tuan gaduh tak mana pun, kalau duduk sebelah-sebelah, setiap hari jumpa, dia akan jadi baik balik insya-Allah. Allah Alam tersedang sebab-sebab adalah kan itu persediaan kita untuk kita menyambut. Ada soalan. Ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dua soalan ini tidak bertaraf soalan muka dan nakir. Yang kena jawab on spot. Kalau saya tak mampu jawab, saya tangguhlah. Waalaikumsalam. Apa hukumnya mengambil air liur calitan dari dalam hidung untuk ujian swab test pada siang hari dalam bulan puasa? Saya menukilkan keputusan yang telah dibuat oleh Muzakarah Al-Ihwal Islam. Dulu dipanggil Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Saya menukilkan pandangan bahawa membuat calitan, kalau air liur tak ada masalah lah. Kalau kita yang sekarang ni yang pakai saliva sebagainya tu, yang mengikut Menteri Kesihatan, itu pun dah okey dah. Dah bagus dah. Tak perlu nak jolok-jolok atau sebagainya. Baik. Kalau itu kita boleh pakai yang itu diutamakan. Kalau nak jolok-jolok tu untuk khuruj minal khilaf, kita buat sebelah malam. Tetapi kalau keadaan tak ada pilihan nak buat siang, Muzakarah Fatwa Kebangsaan, dulu namanya gitu, sekarang dipanggil Muzakarah Al-Ihwal Islam, memfatwakan keputusannya adalah dia tidak membatalkan puasa. Itu keputusan Muzakarah. Soalan kedua, apa hukumnya orang yang tidak mahu cucuk vaksin dos 1, dos 2 dan booster, atau orang yang sudah cucuk dos 1, dos 2 tetapi tidak mahu cucuk booster? Baik. Dalam fatwa Perak dah dikeluarkan pada tarikh 3 Mac. Tarikh 3 Mac. Baru je diwartakan, maknanya dia gazette, dia binding lah jadi satu undang-undang. Wording fatwa itu saya baca lebih kurang lah, saya tak ingat secara word by word dia, ialah pengambilan vaksin ini hukumnya adalah harus, dan dia akan jadi wajib jika dia diwajibkan oleh pihak-pihak yang tertentu lah. Contohnya kalau kerja di hospital, majikan kata wajib bagi kamu ambil, dia jadi wajib ketika itu. Dia wajib ketika itu. Kalau tidak ada arahan-arahan begitu, tuan-tuan sekalian, dia tertakluk kepada peraturan di mana tempat nak pergi itulah. Sesetengah permis kerajaan, contohnya RTM. Macam saya pergi soal jauh agama di permis RTM. Penerbit beritahu awal-awal, pengarah nak tengok sijil booster Ustaz. Kalau tak ada, kami tak boleh masuk. Di situ kita tertakluk kepada peraturan itulah. Betul sekali. Kemudian baru ni ada seorang soal daripada sebuah jabatan. Dia soal mengenai apa hukumnya sekiranya ada isteri-isteri, majikannya kata wajib kena suntik, kena vaksin, tapi suami tak bagi. Begitu juga ada suami yang memaksa isteri ambil booster tapi isteri tak nak. Situasi-situasi itu. Jadi kami telah berbincang dalam Fatwa Negeri Perak bahawa pertama, kaedah-kaedah la darar wa la dirar. Kita tidak boleh memudaratkan diri kita sendiri dan kita tak boleh memudaratkan orang lain. Maksudnya adalah barangkali kita sihat, boleh lawan, tetapi bila kita bercampur dengan orang yang tak mampu nak ada daya imunisasinya kurang, kita akan menjangkiti orang lain. Kita sudah memudaratkan
memudaratkan orang lain. Satu. Yang kedua, maslahah untuk kita tak nak ambil itu adalah masalah peribadi kita. Dalam hukum usul fiqh dia kata, kepentingan ramai perlu diutamakan daripada kepentingan peribadi. Ramai di kalangan ahli fatwa kita memang dalam peribadi dia tak apa-apa nak, tapi dia memikirkan ini kepentingan ramai. Maslahah yang lebih ramai perlu diutamakan daripada maslahah sendiri. Maknanya kita tak boleh mementingkan diri kita sendiri. Dalam Quran disebutkan ma'ahyan nas faka'anna ma'ahyan nas jami'ah. Barang siapa yang memberikan peluang orang lain itu hidup, seperti dia telah menghidupkan orang itu. Dan barang siapa yang membunuh satu jiwa, seperti dia membunuh orang lain. Jadi saya menasihatkan supaya ambillah vaksinisasi itu dan tambahlah dengan booster. Kalau kita rasa ada masalah, beritahu doktor. Beritahu doktor. Sebab ini ambil asbab doktor sekalian. Ada andaian kata ini racunlah sebagai dan berbagai-bagailah andaian tu. Tuan-tuan, kita doa pada Allah Ta'ala, Allah mampu mengubah racun jadi madu. Dan Allah boleh ubah madu jadi racun bila masa kun fayakun. Niat kita ikhlas. Niat kita ikhlas untuk kita, mudah-mudahan asbab ini kita boleh terus sujud rukuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang rajin pergi masjid orang tua-tua kan umur yang perlu kita jaga dan kita pelihara. Orang yang taat-taat. Jadi kita yang muda-muda tak ada masalah apa-apa, ambillah booster. Saya pernah ambil. Takat ini tak adalah apa-apa. Dia berkata makin muda, Wallahualam, tak rasa lagi lah. Tuan-tuan, itu yang mampu saya. Ini ikhtiar kita. Satu soalan yang ditekankan pasal peribadi juga. Tak ada tekanan kepada jemaah yang kurang sihat tak datang ke masjid. Saya rasa itu pun amat penting. Ya. Sebab kita selalu cakap ambil booster, tapi banyak yang datang tak apa sihat. Jadi itu tak cukup tekanan pada saya lah. Itu je minta bagi ini. Itu kaedah asas. Dah ambil booster pun ada juga yang terjangkit. Sebab booster ni bukan mencegah, bukan ubat, dia mengurangkan kesan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kalau dah ambil booster pun rasa tak sihat, jangan pergi. Tuan-tuan, dalam tafsir Quran ini faedah. Hai beginilah kita ambil faedah lepas kita mengaji. Dalam Al-Quran bila Allah sebut ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Ahli tafsir kata ini berlaku kepada orang yang ketika sehatnya dan ketika dia tidak musafir, dia mustautin atau mungkin di rumah dia jenis tak tinggal ibadat, solat jemaah, tak tinggal pergi masjid. Tiba-tiba dia sakit. Tiba-tiba dia sakit. Dia tak boleh pergi masjid. Tiba-tiba dia musafir, tak boleh nak sembahyang subuh macam biasa. Pahalanya tetap mengalir seperti di wajah itu. Jadi bila kita terasa tak apa nasihat dan sebagainya, sembahyang di rumah, pahalanya insya-Allah serupa macam pergi masjid. Untuk apa? Supaya orang yang tak kuat pula kita pula sebagai pembawa. Jangan risau, pahala sama insya-Allah taala. Dan penyakit itu kena tengok juga. Kalau daripada track record dia jenis resdung, sampai berhenti resdung dia tidak bersin, dia langsung boleh pergi masjid nanti. Dia kena ambil langkah lebihlah sikit daripada orang-orang biasa. Pakai dua lapis ke dan sebagainya, bawa sejadah sendiri, tumpah tiap-tiap hari. Jadi ini adalah ikhtiar, tuan-tuan sekalian. Semuanya ini adalah nantinya
Ujungnya adalah dengan izin Allah juga. Maknanya kata dah booster, dah jaga, kena juga. Itu adalah sebagai tanda Allah nak ampun dosa kita. Tuan-tuan, ujian ini akan ditimpa oleh semua orang. Orang yang baik-baik pun diuji oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Nak tingkatkan darjat dia. Orang yang ada dosa, ada pahala pun diuji oleh Allah supaya Allah ampunkan dosa dia. Orang yang jahat-jahat diuji oleh Allah untuk hukuman bagi dia. Orang yang jahat-jahat, Covid pun tak kena, ribut pun tak kena, banjir pun tak kena, langsung tak kena apa-apa. Itu adalah tanda istidraj Allah kepada dia. Maknanya ujian Allah itu mengena kepada semua orang, tetapi habuan masing-masing berdasarkan tingkat mana dia berada. Jadi saya nak setuju supaya mereka yang tak berapa sehat tu semayanglah di rumah, dapat pahala macam dengan syaratlah tengah sihat datang masjid. Ini tengah tak sihat, itulah nak datang masjid. Tengah sihat pergi jemaah di pasar malam, di tempat lain. Tengah tak sihat pula nak pergi masjid. Pelik tu. Untuk zaman sekarang barangkali akan datang Allah Ta'ala. Yang penting doa tu tuan-tuan, kita doa kepada Allah Ta'ala. Itu sebagai ikhtiar kita juga. Dan satu lagi, di samping doa, jaga kesihatan sebagainya, kita tambah-tambahlah makan makanan-makanan yang ada khasiat. Saya jumpa doktor kata, Ustaz amalkanlah minum minyak zaitun setiap malam dengan habatus sauda. Kita tak kata tu buat, tapi sebaling tidak dia menambahkan imunisasi kita, insya-Allah. Madu, dia madu yang asli. Susah sangat nak cari madu asli sekarang ni sebab banyak campur dengan gula. Makin minum madu makin naik darah kejiaman. Itu kena hati-hatilah. Ini semua ada ikhtiar kita. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Maaf jika terkasar bahasa sebagainya. Sebab itu saya tak suka buka soalan ni jadi lambat habis. Ala kulli hal, kita doa kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Engkau rahmati dengan kasih sayang-Mu, dan perpisahan kami sebentar nanti adalah perpisahan yang Kau iringi dengan penghapusan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya Engkau ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pendidik dan guru-guru kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa anggota keluarga kami, dosa muslimin muslimat, khususnya dosa mereka yang hadir dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami yang sedang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Kalau ada di kalangan kami yang berhutang, lunaskanlah hutangnya, ya Allah. Kalau ada di kalangan kami yang menemui kesulitan, permudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa kami dan lindungi kami daripada mara bahaya, sakit, bencana, hasad, dengki, niat buruk hamba-hamba-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma baligh lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.